Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Kepada yang dah subscribe, akak sekali lagi ucapkan jutaan terima kasih. Dan kepada yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk menyokong kami. Hari ni akak akan ceritakan satu perkongsian yang diberikan oleh PA. PA ni dah cukup familiar sebenarnya dengan Cengkeh Channel sebab PA banyak berkongsi cerita dengan Cengkeh Channel tau. Hari ni PA akan kongsikan cerita mengenai susu galur keluarga dia. By the way, cerita dia masih lagi mempunyai kisah seram sebab PA dia mempunyai panca indera yang keenam, iaitu dia boleh mendengar kepada perkara mistik dan sepupu dia boleh melihat kepada perkara mistik. Korang mesti nak tahu kan macam mana dia dengan sepupu dia Kak Rina ni boleh memiliki kepada panca indera tersebut. Hari ni akak akan rungkaikan perkara tersebut. Jom layan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Sebelum akak meneruskan penceritaan akak pada kali ini, akak ingin menerangkan secara ringkas mengenai bobolian, bobohizan dan bobolizan, di mana perkara ni berkait rapat dengan apa yang bakal akak ceritakan. Bobolian, bobohizan dari etnik Kadazan atau bobolizan dari etnik Rungus merupakan gelaran bagi golongan rahib wanita dalam tradisi kebudayaan Kadazan Dusun. Bobohizan memainkan peranan penting dalam perayaan Tadau Keamatan bagi menyemah tapak tanaman bagi memastikan tanaman yang berjaya untuk tahun hadapan. Untuk susu galur keluarga Kak Rina dan juga PA ni, keturunan mereka datangnya daripada kalangan orang kenamaan dengan gelaran orang kaya. Tetapi golongan perempuan dari keluarga sebelah mak tua dia, maksudnya moyang dia lah, berkebolehan untuk berinteraksi dengan alam gaib yang selalunya akan menyandang jawatan di kampung mereka sebagai bobolizan. Sebutannya bobolizan. Okey. Bobolizan ni memang sinonim dengan maksud bomoh, pawang ataupun dukun dari kalangan perempuan sahaja untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk dan alam gaib. Sekiranya sesebuah kampung ditimpa bencana, menyelesaikan kes-kes orang kampung yang disorok oleh makhluk gaib, kes-kes sakit teruk dan apa juga melibatkan hal-hal mistik dalam sesebuah kampung, terutamanya apabila melibatkan masyarakat pribumi di Sabah yang berbangsa dusun sahaja. Untuk kisah seram pada kali ini dilalui oleh PA pada tahun 1996, di mana pada masa tersebut PA berada di sekolah dalam tingkatan 2, manakala Kak Rina berada dalam tingkatan 4.
Kisahnya macam ni. Okey, apabila cuti sekolah yang panjang, of course lah, family dia akan berkumpul semua, tak kisahlah yang jauh ke, yang dekat ke, yang duduk sekampung ke, dia akan berkumpul di satu tempat tau. Di mana tempat tersebut biasalah kan rumah atuk dan nenek. Jadi kebetulan pada masa tu, dalam cuti sekolah tu, atuk dan nenek Rina dan PA ni dia nak mengadakan satu kenduri kesyukuran bersama dengan kenduri tahlil lah macam tu. Of course lah, semua memang akan berkumpul lebih awal untuk bergotong royong macam tu lah pada kebiasaannya, sebab mereka memang tak mengamalkan untuk ambil catering. Jadi dengan ahli keluarga, saudara mara yang ramai tu, mereka memang menggunakan sistem masak sendiri, makan ramai-ramai macam tu lah. Jadi pada suatu hari, keluarga PA, keluarga Kak Rina ni, dia sama-sama sampai ke rumah atuk dia di Kota Kinabalu, Sabah macam tu. Jadi bila sampai ke rumah atuk dia ni lebih kurang sebelum Zohor macam tu, so mereka pun terkejut lah, sebab mereka tengok di hadapan rumah atuk dia ni memang dah banyak kenderaan, melebihi daripada 10 biji. Malah orang memang ramai korang, seolah-olah macam dah kenduri pada hari tu, walhal kenduri lagi 3 hari. Apa dah jadi sebenarnya? Jadi mereka pun turun daripada kenderaan, kemudian pergi naik ke atas rumah, sebab rumah tu rumah tinggi tau, rumah yang papan bercampur batu yang tinggi. So bila naik ke atas rumah tu, dia nampak lah nenek dia, atuk dia, semua saudara mara dia kat situ kan. So masa tu PA dengan Kak Rina dia memang tak tahu apa-apa lagi. So masa tu memang nenek dan atuk kepada PA ni menunggu ibu bapa mereka ni untuk join sekali konvoi pergi melawat kepada mak tua mereka macam tu. Mak tua ni merupakan gelaran kepada moyang PA dan juga Kak Rina. Jadi bila dah berkumpul semua, lebih kurang selepas solat Zohor ramai-ramai macam tu, mereka pun bergerak menuju ke rumah mak tua. Sementara nak menuju ke rumah mak tua, mereka berkumpul. Masa tu lah Kak Rina dia stay dekat bahagian beranda rumah agak tinggi. Jadi dia tengok daripada atas tu mereka semua berdiri bercakap dekat bawah, berbincang entah apa-apa, kita tak tahu. So masa tu Kak Rina dia ada perasan sesuatu tau, tapi dia istighfar, astaghfirullahalazim macam tu, Allahu Akbar macam tu. Lepas tu dia just pendamkan apa yang dia nampak. Jadi bila mereka ni dah berangsur pergi apa semua, barulah Kak Rina ni dia cepat-cepat tarik PA ni, dia tarik tangan PA ni, mai sini ikut akak macam tu. Dia cari satu sudut yang mana sudut tu sepupu-sepupu dia yang lain, pakcik-pakcik dia yang stay dekat rumah atuk dia tu, yang tak ikut tu takkan dengar perbualan dia tau. Jadi PA ni, kenapa pula lah dengan Kak Rina ni, sabarlah, kejap lah kenapa kan. So masa tu Kak Rina cakap lah, PA ada dengar apa-apa tak tadi? Macam tu. Lepas tu PA cakap dia tak dengar apa-apa, sebab dia memang tak alert kepada bunyi apa-apa. So memang dia tak dengar apa-apa. Jadi Kak Rina pun cakap, cuba dengar balik semula, cuba ingat balik semula, ada dengar tak apa-apa tadi? Memang tak dengar lah kan, memang saya tak dengar apa-apa. Macam tu. Memang tak dengar lah Kak Rina macam tu kan. Tapi Kak Rina dia macam berfikir-fikir tau. Cara dia berfikir-fikir tu membuatkan PA ni ingin tahu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi PA tanyalah, Kak Rina ada nampak apa-apa ke? Ada nampak benda pelik ke? Macam tu kan. Lepas tu Kak Rina cakap, tak apalah, kalau macam tu tak tahu, tak dengar, tak apalah kan. Tapi PA ni dia nak tahu juga, ceritalah, ada nampak apa macam tu kan. Lepas tu Kak Rina pun cakap lah, PA, tadi kan masa ramai-ramai kumpul dekat bawah kan, Kak Rina dekat beranda tau, Kak Rina nampak dekat bawah tu ada seorang perempuan. Tapi perempuan tu Kak Rina tengok macam bukan manusia, bukan orang lah. Sebab apa tau? Sebab pelik lah, takkan orang pula tiba-tiba, tak logik lah. Dia macam tak yakin tu orang tau. So dia pun macam nak berfikir balik semula apa yang dia nampak tu. Lepas tu PA pun cakap, ceritalah apa yang nampak. Melatah Kak Rina macam tu, dusun lah macam tu kan. Lepas tu dah sebut dusun ni, PA dia boleh bayangkan lah. PA pun bertanya pada Kak Rina, muka dia macam mana kak? Macam orang ke macam hantu?
Kak Rina pun jawab tau. Muka dia muka perempuan dusun, dalam lingkungan usia awal 20-an. Dia bersanggul tinggi, pakai baju adat orang dusun, macam baju tradisional wanita yang selalu kita tengok waktu pesta keamatan tu. Cuma baju dia ni berlengan panjang, kain dia pun panjang, mencecah buku lali. Sekali tengok macam baju kebaya pun ada. Kat kiri kanan bahu dia ada pakai kain selempang warna hitam juga, dengan corak-corak emas. Kat kedua belah pergelangan tangan, pergelangan kaki, pinggang dengan leher dia pakai aksesori perhiasan perak, macam rantai yang ada loceng-loceng kecil tu. Macam tu, panjang lebar. Kak Rina jawab tau. Lepas tu PA pun tanyalah kepada Kak Rina, "Kak, ada lagi tak kat sini? Kak, kau jangan takut aku, Kak. Ada lagi tak kat sini?" Macam tu. Lepas tu Kak Rina cakap lah, "Tak ada dah lah. Tadi masa kereta tu konvoi, memang perempuan tu dah ikut konvoi sekali tau. Kalau tak, takkanlah akak sampai beria nak bercerita dengan PA macam ni. Kalau masih ada kat sini, tak adalah akak berdiri dekat sini lagi. Tentu-tentu akak pergi dekat pakcik-pakcik. Apalah PA ni." Macam tu kan. Lepas tu keadaan tu jadi macam agak menggeletar lutut pada PA tau. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki ni dikenali sebagai Tok Bujang. Tok Bujang ni merupakan ahli keluarga juga. Orang kata sedara-sedara juga, tapi bukan yang rapat. Maksudnya bukan adik-beradik kepada nenek-nenek mereka ni, tapi dia macam ada kaitan juga. Macam tu. So Tok Bujang ni pun dia cakap, PA Rina, sampai pun kamu, macam tu kan. Lepas tu Kak Rina cakap, yelah sampai, baru je sampai Tok Bujang, macam tu. Lepas tu Tok Bujang tanyalah, apa cerita dengan mak tua kamu, apa khabar mak tua kamu. Kak Rina pun jawab, kami pun tak tahu apa-apa. Mereka tu pun baru je pergi, mak ayah apa semua-semua baru je pergi, belum pun balik lagi. Tak apalah kalau macam tu, Tok Bujang gerak dululah. Tok Bujang boleh lagi, sempat lagi saing dengan mereka kan. Jadi Tok Bujang tu sambil mengayuh basikal tua, dia pun berlalu pergi. Masa tu lah Kak Rina dengan PA ni dia flashback balik tau. Sebenarnya Tok Bujang ni seorang bomoh tau. Bomoh yang mengubati pelbagai penyakit macam tu lah, terutamanya penyakit yang berkaitan dengan perkara misti. Jadi mak ayah kepada PA dan Kak Rina ni pernah bawa mereka pergi berubat dengan Tok Bujang ni. Masa mereka pergi berubat dengan Tok Bujang ni, atuk nenek dia memang tak tahu. Kalau atuk dan nenek tahu, memang kena marah tau. Sebab atuk nenek mereka ni cukup pantang. Cucu-cucu mereka ni dibawa berubat ke tempat yang tak apa-apa, yang tak tahu asal-usul orang yang berubat tu. Sebab atuk dan nenek dia ni lebih suka kalau cucu-cucu dia ni bawa berubat dengan ustaz-ustazah, macam tu, yang sahih pada cara perubatan dia tau. Jadi apa yang sebenarnya yang dah berlaku sebenarnya sebelum ni, masa Tok Bujang tu ubatkan mereka berdua macam ni. Masa tengah berubat lebih kurang sekolah rendah macam tu, Kak Rina dia ada ternampak Tok Bujang ni ada berinteraksi dengan satu makhluk. Makhluk ni berbadan besar, kurang besar macam Bigfoot. Macam tu lah gambaran dia. Makhluk tu berbulu, lepas tu berbadan hitam macam tu lah kan. Tapi memang bengis. Memang makhluk tu tugas dia macam jawab apa yang ditanyakan oleh Tok Bujang. Macam tu. Lepas tu Tok Bujang pun bagi tahulah dekat mereka ni, bahawasanya PA dengan Kak Rina ni ada saka lah, apa semualah. Tak sakit hati, tiba-tiba dilabelkan ada saka lah, saka ngikut lah, apa semua kan. Sebab tu lah Kak PA ni macam tak berapa suka sikit dengan Tok Bujang. Walaupun pun mereka melayani Tok Bujang sebagai orang tua macam biasa. Okey, selesai dekat situ, sebelum maghrib, rombongan yang pergi ke rumah mak tua tadi pun balik ke rumah atuk dia lah. Bila sampai ke rumah atuk dia tu, masa tu Kak Rina dengan PA masih belum berpeluang untuk bertanyakan tentang kesihatan mak tua ni. Sebab mereka pergi ke rumah mak tua ni selepas dimaklumkan mak tua dia mengalami demam. Demam panas, tiba-tiba panas, jatuh sakit lah kan. So PA dengan Kak Rina ni memang blur lagi masa tu, memang tak tahu apa. Mereka cuma dimaklumkan bahawa mereka perlu bersiap-siap pakaian mereka untuk pergi tidur ke rumah
mak tua, nak temankan mak tua. Jadi kelam kabut lah mereka masa tu, ikut arahan daripada nenek mereka untuk bersiap-siap kan. Bila dah siap-siap apa semua, nenek mereka ni bagi tahu bahawasanya mereka perlu sampai ke rumah mak tua sebelum maghrib macam tu. Dalam masa yang sama, nenek mereka pun akan join sekali untuk temankan mak tua dekat rumah mak tua. Jadi mereka pun bergerak sebelum maghrib pergi ke rumah Nek Su. Nek Su ni adik-beradik kepada nenek mereka, tapi dia adik yang bongsu, so sebab tu dia orang panggil Nek Su. Jadi kebetulan masa tu Nek Su pun dia bawa 2 orang sepupu mereka, sepupu Pi'ah ni, yang dikenali sebagai Azim dan juga Haikal. Macam tu. Azim dia berusia lingkungan 20-an dan merupakan seorang pelajar dalam jurusan agama. Jadi Haikal ni dia lebih kurang sebaya dengan Kak Rina. So mereka pun dengan menaiki sebuah van pergi menuju ke rumah mak tua. Jadi gambaran rumah mak tua dekat situ, mak tua sebenarnya dia tinggal bersendirian tau, sebab dia tak suka menyusahkan orang lain, termasuk anak-anak dia. Mak tua ada 4 orang lagi anak lelaki, tapi anak lelaki mereka tak stay dengan mak tua. Anak lelaki mereka ni dia buat rumah di sekeliling kawasan rumah mak tua, so mereka stay berdekatan lah, cuma tak tinggal serumah. Macam itulah apa yang digambarkan oleh PA. Jadi apa-apa yang berlaku pun masih lagi ada anak-anak yang boleh datang bantu. Tapi untuk malam tu mak tua minta sangat jasa baik daripada nenek mereka ni dan juga Nek Su, Haikal dan Azim, Pe'ah dan juga Kak Rina ni untuk datang bermalam ke rumah mak tua ni. Atas sebab apa, korang akan tahu juga nanti. So mereka pun sampailah ke rumah mak tua. Bila sampai ke rumah mak tua, memang ngam-ngam dah maghrib. Mereka diminta untuk tutup pintu apa semua. Dah tutup settle apa semua macam biasa. Mereka ni dia kuat agama, so mak tua ni akan berjemaah bersama dengan yang lain-lain. Masa tu memang Azim yang mengetuai jemaah tersebut, sebab Azim memang yang berpengetahuan yang luas tentang agama. So Azim pada masa tu dia sambung kepada solat isyak berjemaah, kemudian mereka pun mengaji Al-Quran bersama-sama. Dan masa tu pada awalnya mak tua memang kelihatan sihat. Pada permulaan Kak Rina dan juga PA ni, bila dia sampai rumah mak tua, dia nampak mak tua masih melepak depan rumah bersama dengan rakan-rakan dia. So Kak Rina ni dia cakap pada PA, aku tak nampak pun mak tua tu macam sakit. Aku tak nampak pun mak tua tu macam tak larat dan sebagainya, macam tu lah kan. Lepas tu PA cakap, yelah mak tua nampak okey je, elok je sembang dengan kawan-kawan dia kan. Tak apalah, kita ikut je lah apa yang disuruh oleh nenek kita, macam tu lah kan. Selepas solat isyak berjemaah semua dah mengaji apa semua, tiba-tiba korang akak cakap tadi kan, mak tua jatuh sakit semula. Kaki dia menggigil, badan dia menggigil, kepala dia rasa nak mual, nak muntah apa semua. Lepas tu dia macam badan dia tu jadi panas serta-merta tau, macam cepat sangat panas, macam pelik kan masa tu kan. So bila mak tua ni dah jatuh sakit macam tu, mak tua tak larat nak bangun apa semua, terpaksa dipimpin oleh anak-anak mereka masuk ke dalam bilik mak tua ni. Memang besar, semua benda ada kat situ, jadi tak ada masalah untuk mereka ni nak duduk ramai-ramai dalam bilik tu, memang tak ada masalah. Jadi bila dah dipimpin ke dalam bilik ni, bila masuk je dalam bilik, mak tua ni macam sihat tau. Gitulah. Padahal dalam masa yang agak singkat tau, berjalan daripada ruang tamu sakit pergi ke dalam bilik, tiba-tiba sihat, tiba-tiba je okey. Lepas tu nampak sangat dia punya suhu badan tu menurun dengan drastik tau. Jadi bila dah keadaan macam tu, PA dengan Kak Rina dia perasan kepada nenek dia dengan Nek Su dia ni, mereka saling berpandangan antara satu sama lain. Untuk pengetahuan korang, Nek Su dengan nenek kepada mereka ni juga boleh melihat dan mendengar kepada perkara mistik. Jadi tak mustahil sebenarnya nenek-nenek mereka ni dah nampak kepada perkara yang pelik atau perkara mistik di ruang tamu tau. Realitinya yes, sebab masa tu memang Nek Su dengan nenek mereka dah nampak seorang perempuan tercegat dekat tingkap ruang tamu. Jadi masa tu jugalah mak tua tiba-tiba jatuh sakit,
tanpa pengetahuan mak tua. Kenapa? Sebab mak tua memang tak nampak kepada perkara tersebut tau. Jadi bila dah masuk bilik, keadaan dah jadi normal, mak tua dah okey. Lepas tu Kak Rina pun diseloroh tau. Dia cakap elok pula mak tua tak sakit, macam tu kan. Lepas tu dah alang-alang mak tua dah okey tu, mak tua pun tanyalah pada anak-anak mereka ni, cucu-cucu kamu tu dah makan ke belum? Macam tu. Lepas tu boleh pula cucu-cucu ni tak makan lagi, kata dengan anak-anak mak tua ni. Lepas tu mak tua offer diri, tak apa, biar mak tua pergi dapur masak. Macam tu. Korang nak tahu tak anggaran umur mak tua? Mak tua ni kalau ikut pada IC dia, dia tulis hampir 100 tahun tau. Tapi gagah lagi orang, masih boleh berjalan lagi pergi ke masjid tau. Jadi pada masa tu mak tua nak pergi masak kat dapur ni, tapi dilarang oleh anak-anak dia. Sebab anak-anak dia cakap, tak apalah mak, biar Su dengan Long yang masak. Macam tu. Mak rehat je dengan cicit-cicit mak ni dalam bilik ni. Macam tu. Jadi mak tua cakap, tak apalah kalau macam tu. Macam tu kan, masakkan untuk cicit-cicit aku ni. Macam tu. Tak apa, kami masak, jangan risau. Lepas tu masa nak pergi memasak kat dapur, Nek Su ni dengan Nek Long, akak bahasakan Nek Su, Nek Long Nek Su dengan Nek Long ni, dia pergi dapatkan Azim dengan Haikal tau. Dia minta Azim dengan Haikal ni teruskan mengaji, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca 3 kul. Baca, jangan berhenti sampai habis. Macam tu lah kan. Jadi Azim dengan Haikal ni, mereka memang lancar membaca Al-Quran. So mereka memang menerima arahan tu sebaik mungkin, dan mereka stay dekat ruang tamu mengikut pada apa yang diminta oleh nenek mereka ni. Sementara tu dalam bilik, Peah dengan Kak Rina ni diminta untuk tunggu, temankan kepada mak tua ni tau. Sebab apa? Sebab Nek Su dengan Nek Long ni, dia memang dah tak sedap hati dah. Kalau mereka ni tinggalkan mak tua ni, tiba-tiba pula ada sesuatu datang mengganggu mak tua kan. Jadi masa Nek Long dengan Nek Su ni nak pergi ke dapur nak memasak, sementara tu Kak Rina dengan Peah ni dia stay dengan mak tua ni dalam bilik ni. Sempat lagi tau diorang bergurau senda, bercerita salah silah keluarga, apa semua-semua kan. Rupanya mak tua ni moyang dia macam mak kepada mak tua ni, dia sebenarnya dah lari daripada kelompok keluarga dia tau. Keluarga yang terdiri daripada Bobolizan macam tu. Jadi lepas tu mak kepada mak tua ni, dia dah kahwin dengan lelaki Inggeris tau. Bila kahwin dengan lelaki Inggeris, kemudian tu lelaki berbangsa Inggeris ni pun mati semasa peperangan. Masa tu akak tahu macam tu lah. Jadi rupanya mak kepada mak tua ni, selepas tu dia telah berkahwin dengan lelaki Islam, dia mu'alaf masuk Islam, dan mereka semua bawa cucu cicit-cicit semua memang Islam. Itulah yang cuba dipertahankan oleh mak tua sebenarnya, Islam di dalam keluarga mereka. Mak tua tak nak Islam di dalam keluarga mereka ni bukan sekadar nama, dan mak tua nak Islam tu sentiasa teguh dalam keluarga dia, dalam cucu cicit dia semua, macam tu. Jadi masa tu mak tua dia tiba-tiba dia bangun tau, dalam keadaan sebelum ni dia sakit, dia papah masuk bilik, tiba-tiba bangun pergi dapatkan mesin jahit, nak menjahit. Sebab mak tua ni dia punya rutin memang menjahit, so banyak pula tenaga dia untuk menjahit. Masa tu Rina tegur kepada mak tua, mak tua kan tak sihat, apa kata mak tua baring, tak payahlah menjahit bagai macam tu kan. Tapi mak tua ni dia tetap nak menjahit. Korang macam tak tahu pula, mak tua ni suka buat apa. Mak tua tak boleh duduk diam, tak boleh duduk saja. Tak apalah, mak tua datang sini menonton TV dengan kita orang. Baik mak tua layan kita orang ni, cicit mak tua ni kan. Tapi mak tua tak nak menjahit juga. Tapi sambil berjahit, sambil cerita salah silah keluarga dia. Rupanya korang, mak tua ni dijelaskan kepada Kak Rina dan juga Peah bahawasanya penglihatan dan pendengaran mereka ni diturunkan dari satu peringkat. Dia peringkat macam ni lah, berselang-seli. Akak bagi gambaran lebih jelas tau. Dia macam ni, mak kepada moyang mereka ni boleh tengok dan dengar kepada perkara mistik. Sementara tu mak tua tak boleh, dia tak ada kebolehan tu, dia memang tak ada. So dia turun kepada nenek mereka ni tau.
tau. Nenek mereka boleh melihat dan mendengar kepada perkara mistik. Kemudian turun pula kepada mak mereka ni tak boleh, tak ada kelebihan tu, dan turun kepada mereka menerima perkara yang sama tapi agak berbeza tau. Sebab Kak Rina hanya boleh melihat, sementara tu PA hanya boleh mendengar. Tapi kan Haikal masih memiliki kelebihan tersebut secara penuh, maksudnya melihat dan mendengar perkara mistik. Macam itulah akak bagi gambaran kan. Jadinya sambil-sambil mereka bercerita susu galuh keluarga tu, walhal hakikatnya memang setiap kali jumpa pun memang akan bercerita benda yang sama, tapi tak apalah, nak ingatkan balik macam itulah kan. Masa itulah Kak Rina tiba-tiba terkejut tau, tergamam dia bila pandangan mata dia tertumpu kepada langsir bilik. Dia tengok dekat langsir bilik tu seolah-olah ada sesuatu tau di sebalik langsir bilik tu. Dia tak nampak dengan jelas lagi. Kemudian dalam-dalam Kak Rina cuba tundukkan muka dia untuk tak tengok tertumpu kepada perkara tersebut. Kak Rina angkat muka dia, memang dia nampak dengan jelas. Perempuan yang dia nampak di rumah atuk dia tu masih berdiri dekat tingkap tu. Masa tu kan, entah bila lah dia ngikut, tak tahulah kan. Tapi berdiri dekat tingkap tu, tegak je macam tu, tak cakap banyak, statik aja. Sementara tu mata dia merenung tajam ke arah mak tua. Dia tak tengok pada Kak Rina, dia tak tengok pada PA tau, tapi dia tengok pada mak tua. Dia renungnya sedalam-dalamnya pada mak tua. Di sebelah perempuan tu ada satu lagi makhluk, di mana makhluk tu makhluk berbulu, berbadan besar, hitam, bermata merah. Sama juga berdiri di sebelah perempuan tu. Dalam masa yang sama dia tengok kepada mak tua. Sama-sama mereka berdua ni tengok pada mak tua ni daripada jauh. Mereka macam tak boleh nak masuk tau, mendekati kepada mak tua. Mereka hanya berdiri di sudut tu aja. Masa itulah Kak Rina dia istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Sambil tu diperasan oleh PA ni tau. PA dapat rasakan Kak Rina macam nampak sesuatu. Lepas PA tengoklah pada langsir tu kan, sebab dia dekat katil. So dia tengok kira membelakangi kepada PA ni langsir macam tu kan. So PA tengok belakang, tak ada apa pun kat belakang. PA memang tak nampak. So memang dia takkan nampak lah. Jadi Kak Rina pun bagi tahu PA, tutup langsir tu, PA tutup. Macam tu. PA dia beranikan diri sebab mak tua kan ada. So dia pun pergilah tutupkan langsir tu dengan beraninya. Bila dah tutup langsir tu, PA cuba juga mendengar sesuatu kat situ. Memang betul korang, PA ada dengar sesuatu kat situ. PA dengar bunyi loceng kaki perempuan. Loceng kaki tu macam loceng kaki yang kecil-kecil macam tu, bukan loceng yang besar-besar tau. Loceng kecil. Dekat, berdekatan dengan tingkap tu tau. Lepas tu PA pun dia macam nak percaya tak nak percaya apa sebenarnya yang dia dengar kan. So dia tetap mendiamkan diri sebab dia tak nak kejutkan kepada mak tua. Mak tua memang tak tahu apa-apa. Dia memang tak boleh nak dengar, tak boleh nak lihat. So dia memang tak tahu apa-apa. Dalam keadaan mak tua pada masa tu memang panas badan dia. Dah panas macam tu, Kak Rina dia bagi tahu pada PA, kau jaga mak tua, kau bacakan Al-Fatihah pada mak tua 3 kali. Lepas tu kembus pada badan mak tua. Lepas tu akak nak pergi ke dapur, akak nak ambil air. Macam tu. Bila Kak Rina nak bagi tahu nak pergi ambil air kan, PA pun dia mulalah rasa, ni nak tinggal aku seorang-seorang dah ni. Ni dah ada nampak suatu benda, nak tinggal pula aku seorang-seorang macam ni. Mana boleh jadi macam ni dalam hati dia. Tapi dia memberanikan diri. Tak kisahlah, mak tua kan ada. Mak tua lagi banyak pengalaman daripada kita orang ni. So tak apalah kan. Tak apalah Kak Rina pergilah dapur kan. Lepas tu Kak Rina pun dia keluar, dia pergi ke dapur. Sebenarnya Kak Rina ni dia pergi ke dapur alasan je nak ambil air. Dia sebenarnya nak jumpa dengan nenek dia dan Nek Su. Dia nak bagi tahu perkara yang dia nampak. Makanya tergesa-gesalah Nek Su dengan Nek Long ni, nenek dia ni, pergi ke bilik tu nak tengok keadaan mak mereka tau. Bila sampai kat bilik tu memang terkejut lah korang. Astaghfirullahalazim. Sebab mereka berdua ni, nenek-nenek mereka ni memang boleh nampak kepada perkara tersebut tau.
bila dah nampak macam tu, apa yang mereka nak buat? Mereka membacakan ayat suci Al-Quran yang terlintas. Maksudnya memang mereka ni diterapkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, lancar dengan mulut mereka. Lepas tu mereka ambil air, Neksu dia bacakan Al-Fatihah lebih kurang kat situ. Lepas tu dia hembuskan ke dalam air, dia bagi minum kepada mak tua tau. Bila mak tua minum, berangsur perkara yang dia nampak dua makhluk tadi hilang. Lepas tu mak tua dia macam tiba-tiba jadi okey. Dia normal balik, dia sejuk balik, dia jadi okey balik. Lepas tu dia nak bangun daripada katil. Lepas tu dia tanya, dah masak ke belum? Dah siap masak ke belum? Lepas tu Nek Long dengan Nek Su cakap, sikit lagi nak masak. Mak lapar ke? Tak, aku takut cicit-cicit aku lapar. Aku takut cucu korang lapar. Dah masak ke belum? Jadi mak tua pun dah tanya macam tu kan. Mereka pun masuk balik semula ke dapur. Sebelum tu mereka memang berpesan kepada PA dengan apa nama Kak Rina ni, supaya jangan berhentilah bacakan ayat-ayat Al-Quran yang ringkas macam 3 Qul, Al-Fatihah apa semua, bacakan tak berhenti kan. So mereka pergi semula ke dapur memasak. Bila dah siap settle masak ni, nak ajak lah mak tua ni pergi makan kan. Masa tu Kak Rina terkejut juga tau. Dia tengok mak tua ni bila dah ajak makan, berdiri elok je, tegak, elok je, berjalan, boleh berjalan. Tadi lepas isyak dia papah masuk, sekarang dah boleh berjalan elok. Lepas tu boleh je pergi kat meja makan, boleh makan elok, seleranya okey. Lepas tu boleh teguk air pun macam biasa, okey, tak ada masalah. Sebenarnya apa yang dah berlaku dalam fikiran mereka? Sedangkan mak tua sendiri yang berada di meja makan pun dia pelik tau. Apa sebenarnya dah berlaku dengan aku ni? Sebenarnya apa yang dah berlaku ni? Sekejap kang aku sakit, sekejap kang aku sihat, sekejap badan aku sejuk, sekejap badan aku panas. Aku rasa ni memang dah terasuk dengan hantu lah ni. Macam tu. Lepas tu Nek Long pun cakap, ish, apa pula mak cakap macam ni? Tak baik cakap macam ni. Apa hantu-hantunya? Tak ada, mak tak terasuk dengan hantu. Macam tu. Dia cuba nak lembutkan hati mak dia. So mak dia macam senyum je lah, istighfar, astaghfirullahalazim. Tak baik kan kita cakap macam tu, astaghfirullahalazim. Bila dah okey apa semua, dah settle apa semua, makan apa semua, mereka pun nak masuk tidur dalam bilik. So mereka pada masa tu diminta oleh mak tua untuk tidur ramai-ramai dalam bilik tu, bersama sekali dengan sepupu-sepupu lelaki ni. Semua kena tidur dalam bilik tu sebab bilik tu memang besar. So mereka pun nak tidur dekat situ lebih kurang dalam pukul 2-3 pagi. Masa tu Kak Rina dia tak boleh nak terlena, dia tak boleh nak tidur, dia tak selesa sebab dia tak biasa. Walaupun dengan usia dia baru tingkatan 4, dia macam nak tidur dengan lelaki-lelaki sepupu lelaki ni macam tak berapa selesa. Jadi dia buat keputusan untuk tak lena lah pada masa tu kan. Jadi kebetulan pula PA memang tak boleh nak tidur, dan kebetulan pula pada masa tu Haikal ni dia pun tak boleh nak tidur. So mereka berpakat untuk pergi ke ruang tamu untuk sembang-sembang lah dekat ruang tamu kan. So bila mereka dah pergi ke ruang tamu, ambil pot apa semua, ambil makanan, sambil-sambil makan, sambil-sambil sembang, masa tu lah masing-masing ni bercerita apa sebenarnya yang dia nampak. Okey, akak beritahu Kak Rina dia nampak perempuan yang akak cakap tadi dekat langsir tu tahu. Sementara tu PA dia mendengar bunyi loceng tu dengan jelas dengan telinga dia pada masa yang sama. Jadi PA bagi tahu pada Kak Rina. Jadi masa yang Kak Rina nampak pada benda tu, masa tu lah saya dengar loceng benda tu. Yelah PA, takkan tu pun tak tahu. Akak takkan nak bagi tahu depan mak tua. Mak tua terkejut lah. Lagipun tak nak lah, lagi sakit lagi orang tua tu lagi ada. Jadi akak bagi syarat lah, takkan tu tak faham macam tu kan. Betul ke Kak Rina? Betul ke apa yang Kak Rina cakap ni? Apa yang tak betulnya? Kak Rina boleh cakap lah. Perempuan tu menakutkan lah, dengan mata dia terbeliak macam tu, macam nak makan mak tua pun ada, macam nak sesuatu daripada mak tua pun ada. Akak pun meremang. Ish, akak bercerita pagi-pagi macam ni, saya pun naik meremang. Masa tu korang nak tahu tak, Haikal dia pun buka cerita dia. Dia macam ni. Selepas Haikal dengan Azim semua-semua tadi solat isyak berjemaah tu, selepas tu kan mereka mengaji. Habis mengaji, masa tu tiba-tiba Haikal ada nampak dekat tingkap ruang tamu ada satu susuk tubuh perempuan tau. Dia tak nampak penuh tau, dia nampak separuh. Maklumlah tingkap kan. So Haikal terkejut masa tu. Lepas tu Haikal tak
tahu nak cakap apa. Masa tu kan dia tergamam kan. Lepas tu Haikal tengok perempuan tu, dia pergi ke arah pintu tertutup tau, tapi Haikal nampak dengan jelas tau, perempuan tu perempuan yang digambarkan oleh Kak Rina. Tapi perempuan tu tak ada pakai selipar berkaki ayam macam tu lah. Betul kata Kak Rina, masa kat rumah atuk pun memang Kak Rina nampak perempuan tu tak pakai selipar. Pelik kan, tak ada berkaki ayam macam tu. Memang nampak kaki dia berjalan berkaki ayam. Itu macam bukan ciri-ciri apa nama nenek moyang kita yang dulu-dulu ke? Macam tu lah kan anggapan mereka. Lepas tu Haikal bagi tahu yang Haikal nampak di sebelah dia tu ada satu makhluk yang berbulu, sama juga yang macam Kak Rina nampak. Tapi kan, kenapa makhluk dua tu tak boleh nak masuk ke dalam rumah? Macam tersekat. Dia macam tak boleh nak pergi kepada mak tua. Sebab masa Nek Long dengan Nek Su pimpin mak tua tu, memang Haikal nampak dua makhluk tu merenung tajam betul dekat mak tua. Apa sebenarnya yang dia nak dengan mak tua? Macam tu. Rupanya akak rungkaikan macam ni, sebenarnya kedua-dua makhluk tu dia nak cari pewaris untuk mewarisi kepada mereka lah. Akak tak sure, tapi yang akak tahu macam tu lah. Perempuan tu merupakan pendamping kepada Bobolizan macam tu. Dia bukan Bobolizan tapi dia pendamping. Dan yang berbulu besar apa semua tu merupakan hantu raya. Dikatakan macam saka lah, macam kita kan. Kita kalau dekat Semenanjung ni kita sebut saka macam tu. Saka kita pun macam tu juga, berbulu apa semua macam tu lah. Dia macam hantu raya yang mana dia akan mengganggu keturunan bawah-bawah ni sehingga mereka ni dapat menguasai kepada keturunan ni untuk meneruskan tradisi dia. Macam tu lah. Jadi apa yang boleh diikhtiarkan oleh mak tua pada masa tu, mak tua memang akan sentiasa ceritakan perkara ni kepada anak cucu cicit semua supaya tak terpedaya dengan hasutan ataupun dengan permintaan daripada perkara-perkara tersebut macam tu. Tapi kan mak tua dia tak boleh nak tengok, tak boleh mendengar, tapi dia dapat rasa tahu perkara tersebut ada mengganggu dia. So sebab itulah pada malam tu mak tua sebenarnya dah merancang untuk minta mereka-mereka yang ada penglihatan dan pendengaran ni untuk berkumpul dekat rumah dia. Sebab mak tua nak satu kebenaran, maksudnya nak confirmkan betul tak apa yang dirasakan memang betul. Alhamdulillah mak tua dia meningkatkan lagi apa yang dirutinkan seharian oleh mak tua, iaitu mengaji Al-Quran of course, lepas tu solat, lepas tu zikir, selawat ke atas Nabi apa semua. Mak tua kerapkan lagi untuk dijadikan sebagai pendinding untuk menjaga akidah mak tua agar tak terpengaruh dengan perkara-perkara yang macam tu. Untuk pengetahuan korang, kalau korang ada tengok konten-konten akak sebelum ni yang dikongsikan oleh PA ni, apa yang ditegaskan atau ditekankan dalam setiap penceritaan ialah larangan dan juga nasihat daripada nenek mereka ni, bahawasanya jangan sesekali mereka berhubung atau berinteraksi dengan jin, syaitan, iblis, dengan perkara-perkara gaib. Wa imma sekadar ingin membantu orang sekalipun, mereka memang dicegah sekeras-kerasnya. Sebab bila kita dah mula terjebak dengan perkara macam ni, dia macam tak terlarang macam itulah. So dia akan memudaratkan diri kita sendirilah kalau kita yang mulakan, dan dia akan melibatkan generasi yang seterusnya. Jadi seeloknya kita mengelaklah daripada kita merawat macam itulah, diibaratkan. Setakat ni saja perkongsian akak pada kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita jadikan sebagai sempadan. Untuk PA, akak ucapkan ribuan terima kasih atas setiap perkongsian yang telah diberikan, dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mak tua dan juga Nek Long dan juga Nek Su kerana mereka telah kembali ke rahmatullah. Jadi korang yang mana belum subscribe, korang boleh subscribe. Terima kasih kerana mendengar sampai habis. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.